pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu jalan dan hari mendatang haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat 2 rakaat daripada 4 rakaat zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana dalam mereka bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna jemaatnya. Maka diamlah kamu dan dengarlah khutbah, mudah-mudahan kamu baru ya rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Maidah ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, maka sesiapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jemaah yang dirahmati Allah, sifat manusia itu tidak pernah sunyi dan terlepas daripada membuat dosa, kesalahan dan kesilapan, sama ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Sesungguhnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang mahu bertaubat. Oleh itu, orang yang telah sadar dan insaf akan segala kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan, maka mereka hendaklah menyegerakan taubat tanpa bertangguh-tangguh, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa menerima taubat hamba-hambanya selagi nyawa seseorang itu masih belum sampai di kerongkongnya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menerima taubat seseorang hambanya selama nyawanya belum sampai di kerongkongnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Justru usahlah kita pikirkan betapa besar atau banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Akan tetapi kita lihatlah pada luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri sendiri. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau memohon dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang lalu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan-awan di langit, kemudian engkau memohon keampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa yang memenuhi bumi, kemudian kamu menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi pula." Hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi. Jemaah yang dirahmati Allah, taubat itu bukan hanya sekadar mengucapkan dengan lidah kalimah istighfar, sedang hati kita tidak pernah menyesal dan tidak mahu berjanji untuk menjauhkan diri atau berhenti daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Para ulama telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa syarat taubat yang mesti dipenuhi. Oleh yang demikian, sekiranya dosa yang terjadi itu berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat bertaubatnya ada 3, yaitu yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu dengan segera. Yang kedua, menyesali segala dosa yang telah dilakukan. Ketiga, bertekad dan berazam untuk tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa dan
maksiat itu. Walau bagaimanapun, jika dosa yang ada sangkut paut dengan sesama manusia seperti memfitnah, menzalimi orang, merampas harta benda dan yang seumpama dengannya, maka syarat bertaubatnya itu ditambah lagi satu perkara, yaitu yang keempat, hendaklah seseorang itu memohon kemaafan daripada pihak yang dizalimi, mengembalikan hak yang telah diambil atau yang telah dirampas itu dengan menggantikan barang dan harta yang telah dirampas itu, ataupun meminta dihalalkan daripada pemiliknya. Sesungguhnya ramai di kalangan kita yang mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya, akan tetapi masih ramai juga yang lalai dan alfa sehingga berani menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan mungkar, maksiat dan dosa, bagaikan tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahawa siksa Allah Subhanahu wa taala itu amat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu anna Allaha syadidul 'iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Tafsirnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah sangat berat siksanya dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jemaah yang dirahmati Allah, agama kita ada mengajarkan cara untuk menjernih dan membersihkan jiwa agar tidak terjebak kembali melakukan perbuatan dosa setelah bertaubat. Antaranya ialah dengan menghindari tempat-tempat maksiat, melawan pujukan syaitan dan hawa nafsu, sentiasa menyesal terhadap dosa yang lalu, istiqamah, memperbanyakkan istighfar, melakukan amal saleh, banyak berdoa dan sentiasa muhasabah diri. Rasulullah SAW dalam hadis baginda ada memberitahu mengenai satu amalan yang jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa seseorang itu akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selain itu, terdapat juga amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang sekiranya dibaca maka wajib baginya masuk ke syurga. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mengatakan raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Artinya, aku reda Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasul, maka wajib baginya untuk masuk syurga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Akhirnya, selagi kita masih diberi peluang untuk bernapas, mohonlah taubat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, kerana ajal maut itu boleh datang menjemput pada bila-bila masa sahaja. Janganlah kita malu, takut ataupun sombong untuk bertaubat, mengakui segala kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan. Sama-samalah kita berdoa, semoga kita